Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita sambung kembali bicara pengajian kitab kita di dalam huraian kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang bermaksud lampu yang terang pada mengenalkan Allah yang Maha Berkuasa. Sambung pada malam ini muka surat 15. Betul? 15 ke 16? 15. Di mana huraian sifat yang kedua. Kat situ. Huraian sifat yang kedua kidam. Betul? Okey, baik. Kita masih lagi di dalam huraian berkenaan dengan bicara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dalam sesi pengajian yang lepas, kita membicarakan sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Malam ni masuk dalam huraian sifat yang kedua, iaitu sifat qidam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang kedua. Yang kedua daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui secara hurai satu persatu, siap beserta dengan dalil, iaitu yang kedua daripada 20 qidam. Artinya, erti qidam sedia. Tambah perkataan belakang sedia tu, tambah perkataan kala. Kita sebut dengan kalimah sedia kala, ataupun sebut sedia pun tak apa dah, tapi faham dengan makna sedia di situ, sedia kala. Takut faham dengan makna sedia, get ready dia kata. Sedia macam orang apa nama ni? Kawak. Dah. Sedia dia ada apa? Sedia dengan apa satu lagi tu? Senang diri. Dah. Sedia senang diri. Sedia ni bukan maksud be prepare ke apa, get ready ke apa, dak. Sedia di sini maksud dia sedia kala. Yakni tidak ada permulaan, tidak ada mula. Baik. Huraian sifat yang kedua qidam, artinya erti qidam sedia, yakni sedia kala. Apa makna kepada sedia kala? Iaitu tidak ada mula ataupun tidak ada permulaan. Sedia kala dengan tidak ada permulaan sama erti. Kalau bahasa Arab dia panggil muradif, sama erti. Bahasa Melayu sastra dia panggil sinonim. Betul? Perkataan yang sinonim sedia kala sama juga dengan tidak ada permulaan. Bahasa Arab panggil muradif, sama erti. Macam kita kata tinggi, tidak rendah. Tidak rendah tu sama erti dengan tinggi. Gemuk sama erti dengan tidak kuruh. Bila sebut kata gemuk, faham daripada gemuk, tak kuruh. Sebut kata sedia kala, faham daripada sedia kala, tidak ada mula.
Maka kita akan mengaji sifat yang kedua, wajib diiktikad dengan yakin bahawasanya Allah Ta'ala satu zat yang tidak ada permulaan. Lain pada Allah, semua ada mula belakang. Syurga, neraka, makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, iblis dan sebagainya. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui ia, tambah perkataan ia, tiap-tiap mukallaf mengetahui ia tiap-tiap mukallaf, bukan sekadar wajib kena tahu, serta mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Mengaku di situ dengan makna tasdik, yakni membenarkan di dalam hati. Selepas daripada tahu, kemudian dia pun membenar di dalam hati dia. Gapo nama? Akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala ni sedia kala, yakin sungguh-sungguh tak terima baharu, mustahil Allah Ta'ala ini benda baharu ataupun baru. Dalam kitab disebut baru, kita boleh baca baru ataupun baharu. Dan apa makna benda baharu? Kalau kata sedia kala, tidak ada permulaan, baharu, gapo maksud? Nak tak jelas, cuba derah sikit. Sedia kala tidak ada mula ataupun tidak ada permulaan. Lawan kepada sedia kala adalah baharu. Bila sebut kata baharu, gapo baharu tu? Gapo? Ada permulaan. Maka bila dia sebut kata Allah Ta'ala ini qidam, mustahil dia baharu, yakni mustahil Tuhan ni ada mula. Nak kata Tuhan mula bila? Mustahil. Faham daripada mustahil Tuhan tu ada mula, bermaksud Tuhan ada dia dengan tidak didahului tiada. Kita ni ada, kita didahului tiada, dengan maksud asal tak ada. Daripada tak ada kepada ada. Tuhan ni bukan jenis sifat asal Tuhan tak ada. Kemudian Tuhan pun menjelmakan diri dia sendiri, ada. Bukan macam tu. Kalau macam tu, ada tempoh mula dia. Kalau macam tu. Sedangkan mustahil Tuhan ni baharu, ada mula. Tu dia. Tu kena yakin berkait dengan sifat Tuhan. Kalau tidak, boleh rosak dan boleh punah akidah. Pasal ada orang karang kitab, dia sebut, dia kata asal Tuhan tak ada, kemudian Tuhan mentajallikan zat dia sendiri. Hak tu satu pegangan yang sesat. Kerana apa? Kerana dia telah beriktikad asal Tuhan tak ada. Asal segala sesuatu tak ada, termasuk dengan Tuhan pun tak ada. Selang daripada tak ada tu, Tuhan pun menjelmakan zat dia sendiri pun Tuhan ada. Bila Tuhan mula ada, Tuhan pun mula buat makhluk tu, makhluk ni, pegangan hak sesat. Habis tu yang kata Tuhan ada dia, tidak ada permulaan. Macam mana hakikat zat Tuhan tak tercapai dek akal nak fikir. Hikmah pertama nak tunjuk dalil kata kita ni lemah. Lemah kita ni pandai berdasar pada akal. Pandai tu lepas pada belajar. Sebelum daripada belajar tak pandai. Acu terateh. Kelantan 3 tu kata hak sama belaka tu. Acu terateh. Dia goreng pisang. Acu terateh goreng pisang hak kita goreng ni sedap ke tak, dia kata. Acu lagi, tera lagi, teh lagi. Oi, 3 kali tu. Orang panggil triple dah. Triple superlatif dah kali dah. Acu terateh. Dah, acu terateh pada budak-budak kecil tak percaya. Dah.
Daripada dia kecil tu jangan dia ajar ABC. Jangan ajar ABC. Jangan ajar 1, 2, 3. Jangan ajar 1, 2, 3. Jangan ajar alif batak. Nak tengok dia besar, dia reti dengan sendiri ke tidak? Tak reti dengan sendiri. Anak kita, anak orang Melayu, anak kita orang Melayu. Tak, kita nak suruh dia pandai cakap bahasa Cina. Kita atas sekolah Cina. Bila atas sekolah Cina tu dia pun mengaji. Lagu mana bilang kot Cina ni? 1 sampai 10. Saya biasa dengar tapi tak sangsa ulia apa ke benda, gitulah bunyi dia. Kawan saya dia pergi ke China buat bisnes borong barang daripada China. Antara tempat dia pergi Guangzhou. Dah kita panggil Guangzhou, betul? Guangzhou. Guangzhou kita panggil. Kawan saya anak dia sekolah Cina. Dia kata sebenar bukan sebut dengan Guangzhou, dia kata Guangzhou ke apa dia sebut. Guangzhou bukan Guangzhou, Guangzhou dia sebut. Dah. Lajah hak betul Cinanya Guangzhou ke macam mana gitulah. Kita dak baca Guangzhou. Dah. Yalah, tapi nak sebut jangan diajar. Nak tahu pandai. Bermaksud pandai tu lepas pada belajar. Baik dia belajar banyak sampai cerdik, tapi tetap akal dia terbatas. Sehingga kalau nak fikir tentang Tuhan, dilarang daripada fikir pasal akal manusia tak boleh nak reti hakikat sebenar tentang ketuhanan. Habis tu kenal Tuhan bukan kenal hakikat zat Tuhan, tapi kenal melalui sifat-sifat Tuhan. Baik. Firmanullah Ta'ala, dia bawa datang dalil dah. Firmanullah Ta'ala huwal awwalu. Arti huwal awwalu ialah Allah Ta'ala itu yang awal, maha awal. Yakni yang kata maha awal, al-awwalu di situ yang ada sebelum daripada makhluk ini ada, Tuhan tetap telah ada. Ada Tuhan sebelum daripada makhluk ni ada lagi. Tapi faham juga daripada situ ada Tuhan dengan tidak ada mula. Itu maksud yang kata maha awal. Belum daripada makhluk ni ada, Tuhan ada dah. Bila masa dia ada, dengan tidak didahului tiada. Itulah maksud kepada kidam. Maka orang pun panggil nisbah kepada Tuhan Al-Qadim, yang bersifat dengan sifat kidam, iaitu sedia kala, ada dia, tidak ada permulaan. Baik. Yang kedua, hurai ulama atas manhaj sifat 20 sifat ni daripada wujud, kidam, bakok sampai kaunuhu mutakalliman. Nanti dia akan hurai juga dalam kitab akan datang. Cuma saya ambil terus sikit perbahasan pada malam ni. 20 ni dia bahagi kepada 4 kategori sifat. Yang pertama sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat maknawiyah. Istilah 4 ni atas istilah ahli ilmu. Dah atas pengajian disebutlah istilah ni, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. 20 ni senang kalau saya sebut. Satu sifat nafsiyah, iaitu sifat yang pertama, sifat wujud. Sifat wujud muka surat 14 hak kita ngaji tu dipanggil sifat nafsiyah. Kemudian sifat yang kedua sampai sifat yang keenam, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5 ni orang panggil sifat salbiyah. Hak lebih lagi 14 sifat tu, ma'ani 7, maknawiyah 7. Saya tak sebut lagi sebab nak bincang sifat yang kedua ni, kidam, termasuk dalam kumpulan sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah?
Ulama dihurai sifat salbiyah ni dengan makna sifat-sifat, sebab dia ada 5 sifat. Sifat-sifat yang menafikan perkara yang tidak layak pada Allah. Sifat qidam, dia menafikan satu benda yang tak layak bagi Allah. Qidam maksud dia sedia kala. Saya sebut tadi dah, kita mengaji dah tadi, hurai sikit. Lawan kepada sedia kala baharu. Maksud kepada baharu tuan-tuan sebut tadi gapo? Ada permulaan. Ada permulaan adalah satu perkara yang tidak layak disandar pada Allah. Maka sifat qidam menafikan Allah ada permulaan. Kalau orang tanya sebab apa? Sebab ada mula tu satu benda yang tak layak bagi Allah. Sebab dia bukan super makhluk. Kalau makhluk ada mula. Begitu. Baik. Kemudian dia sebut, maka sedia itulah dikatakan sifat qidam yang lawang bagi baharu ataupun yang lawang bagi baru, yang tentu tidak, yang kata baharu ini tentu tidak sekali-kali bagi Allah. Mustahil sama sekali kita nak sandar baharu ini adalah sandar pada Allah. Allah ada permulaan, mustahil. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan itu sedia, itulah dinamakan dia wajib pada akal. Bila kita mengaku, kita yakin sungguh-sungguh kata Allah ini sedia, tidak ada permulaan, orang panggil benda yang wajib pada akal. Dan pengakuan di dalam hati kita dengan tentu tidak, yakni nak kata Tuhan tu baharu. Hati kita yakin, kita menafikan kalau kata Tuhan baharu, itulah dinamakan dia mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima kalau kata Tuhan ni benda baharu. Dalam dalil ayat Quran yang dia bawa datang ni, dia sebut huwal awwalu. Biasa kalau kita sebut kalimah huwal awwalu, dia datang seiring dengan satu lagi huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Al-akhiru kita akan bahas di muka surat 16, iaitu sifat baqa. Kekal Allah. Allah tidak binasa, tidak ada pengakhiran. Dah, nama Tuhan 99. Biasa kalau sebut huwal awwalu iring dengan al-akhiru. Bila sebut huwal zahiru iring dengan al-batinu. Kita sebut Allah az-zahiru, dia yang maha zahir, dia tahu perkara-perkara yang zahir. Dirangkum sekali, iring sekali dengan al-batinu, dia juga mengetahui benda yang batin. Bila disebut tentang alimul ghaibi, dia mengetahui benda gaib, dia datang dengan asy-syahadah. Dia bukan sekadar mengetahui benda gaib, juga benda yang syahadah. Bila sebut tentang muhyi, yang menghidupkan, diiring dengan al-mumit, yang mematikan. Nama-nama Allah 99 ada rahsia-rahsia yang tersendiri. Orang panggil Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna, ada ulama sebut tentang nama Allah yang disebut sebagai Ismul A'zam. Nama Allah yang teragung. Dan mana-mana orang yang bila mana berdoa memohon kepada Allah, sebut dengan nama Allah yang maha agung ni, akan diperkenankan permohonan dan permintaan dia. Dalam 99 tu disebut dengan nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Itu orang panggil aluna munajat, doa yang dipanjat pada Allah, menyeru Allah dengan nama Allah yang agung. Orang panggil Ismul A'zam.
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kalau untuk seorang, kalau untuk ramai, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah yang maha hidup lagi yang berdiri sendiri, bi rahmatika dengan belah kasihan engkau, nastaghithu, astaghisu, istighasah orang panggil, kami bermunajat minta pertolongan. Lepas tu doa lah apa yang kita nak doa pada Allah. Dah nak doa gapo? Panjang hak nak doa tu. Gapo hak nak doa? Nak doa murah rezeki. Doa murah rezeki. Guru kami dia beri zikir untuk murah rezeki. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sehari untuk murah rezeki. Dah. Ada lagi amalan lain. Tapi tak boleh sebut habis kan tidak anak murid dia lawan untuk guru pula nanti. Hari Jumaat baca 70 kali. Baca Allahumma aghnini bihalalika an haramik wakfini bifadlika amman siwak. Ya Allah tolong kaya, Allahumma aghnini, ya Allah tolong kayakan aku bihalalika an haramik, dengan rezeki yang halal supaya aku ni terhindar daripada benda yang haram. Wakfini, memadakan bagiku, cukupkan bagiku, bifadlika amman siwak, dengan kelebihan engkau yang mana aku tidak mencari dah selain daripada engkau. 70 kali diikuti dengan zikir nama Allah, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Tapi tu kena ambil dengan, kena cari dengan tok guru.